Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim, macam mukhtasar kepada kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Siratul Mustaqim ni karangan Syekh Nuruddin Jilani dah. Syekh Nuruddin Jilani ni ulama Aceh. Tersambung dah dalam bab raya kita ni. Demikianlah dikerjakan takbir itu hingga imam takbiratul ihram sembahyang hari raya. Dan jika sembahyang seorang dirinya, maka daripada takbiratul ihram dirinya jua. Di takbir raya tu, jadi ni takbir raya siapa ke imam takbiratul ihram start semaya lah. Dia start semaya betul lah, tak ada takbir raya. Takbir raya ni sampai ke semaya lah, sampai ke start semaya. Dia start semaya tak ada takbir raya untuk semaya raya hari raya haji dah. Hari raya puasa tu boleh sambung lagi sampai ke takbir lepas semaya tu dah. Sampai ke 13 Zulhijjah lah. 4 hari ke tak? 5 hari. Start 9 Zulhijjah lagi sampai ke 13 Zulhijjah tu semaya raya. Takbir untuk semaya raya takbir untuk semaya raya apa? Semaya raya haji lah. Raya untuk raya puasa sampai ke semaya takbir raya tu sampai ke semaya raya dah. Dia start takbir atur ihram untuk semaya raya berhenti lah, kena berhenti dah. Tu maksudnya. Kalau dia semaya raya seorang diri, dia kata takbir raya dia lah. Takbir atur ihram semaya raya dia berhenti lah. Tak boleh lepas semaya raya tak boleh lah takbir rayanya dah. Habis dah maksudnya. Syahadan bahawa yang menyabitkan takbir pada malam hari raya puasa itu firman Allah Ta'ala wal takmilu iddatul kabbirullah ala ma hadakum. Yani hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa, dan hendaklah kamu takbir akan Allah Ta'ala sempurna bilangan puasa, kerana ia menunjukkan kamu dan lagi mensabitkan takbir pada malam hari raya. Jadi dari takbir masa malam raya puasa pun boleh dah takbir raya tu ya. Lepas tu jelah siapa cukup puasa tu baru boleh takbir, kerana ia menunjukkan kamu dan lagi mensabitkan takbir pada hari raya dia. Cukup puasa baru kita boleh raya. Dia raya esok tu baru kita takbir raya. Raya besar itu takbir pada malam hari raya besar itu dikiaskan atas hari raya puasa jua. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Takbir raya haji sebenarnya bergantung pada takbir raya puasa lah. Kias pada takbir raya puasa benar. Dan dahulu daripada ijma' mensabitkan dia. Sebelum ijma' tu ada dalil tu lah dah. Firman Allah Ta'ala fasalli rabbika wanhar, bahawa makni sembahyang ke olehmu ya Muhammad hari raya. Wanhar dan sembahlah oleh kamu korban. Jadi lepas semaya raya tu korban lah. Fasalli rabbika wanhar ni. Dan semayalah kamu dan korban. Maksud lepas semaya raya korban. Haibalah untuk hari raya puasa, raya haji ni. Dan sunat bagi segala haji takbir daripada waktu zuhur hari raya. Jadi orang yang orang haji, segala orang haji tu takbir daripada waktu zuhur hari raya besar, hari raya besar ni hari raya haji hingga subuh hari raya tasyrik. Sampai hari raya tasyrik lah. Jadilah haji bukan haji takbir lah. Semaya hari haji lah. Semaya hari haji ni dipanggil hari raya besar dah. Sebab besarnya, sebabnya sebenarnya sepatutnya memang kena lebih semaya raya. Sepatutnya raya ni lebih raya tu, raya puasa, raya haji dia. Raya haji ni satu upacara besar. Di Mekah tu satu upacara besar. Kita di Malaysia ke tempat lain tu tidaklah. Tapi kita macam bersama-sama dengan orang tengah buat haji di Mekah. Dan cara kita ni dengan korban dah. Korban tu besar lah dah. Tempat kita ni berasa biasa. Setengah tempat tu nampak hebat lah. Raya haji ni nampak hebat benar. Banyak benar korban dah. Lepas tu dan sunat takbir lain daripada yang naik haji itu daripada subuh hari raya Arafah
9 Zulhijjah lah. 9 Zulhijjah lagi kita boleh takbir raya dah. Hingga datang waktu asar hari tasyrik. Sampai ke 13 Zulhijjah lah. 4 hari semuanya. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari lah. 5 hari dah. 9 hari dia takbir raya. Sampai asar lah. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu tu boleh takbir raya semua. Dan setengah ada atau qada. Ada sunat, ada atau qada atau jenazah atau nazar. Dan jika lupa ia akan takbir itu kemudian daripada sembahyang, maka hendaklah ia takbir tak kala ingat. Jikalau lanjut ketikanya sekalipun. Jadi ni takbir raya juga dah. Tak ingat kan? Lama sikit pun lepas gimana jam bagaimana pun. Takbir raya pula lepas tu. Naknya buat sama dah. Sunat lah. Dan demikian lagi sunat takbir tak kala ia melihat unta atau lembu atau kambing pada tiap-tiap hari daripada permulaan hari bulan Zulhijjah hingga datang 10 harinya. Jadi tengok dia kata suruh takbir, bukan takbir raya kayak Allah Akbar saja. Kita takbir saja apabila tengok lembu, kambing hendak korban tu takbir saja dah. Sehinggalah 10 hari Zulhijjah lah. Start nak korban lah. Syahadan jikalau naik saksi manusia yang melihat bulan Syawal pada malam yang telah lalu daripada gelincir matahari pada hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan. Ada orang mari ayat nampak dah nak bulan semalam dah. Kita tengah puasa hari ke-30 dah. Jadi orang tu ayat tu dipercayai dah. Bukan fasik ke apa, kena pakar buah dia dah. Pada ketika dapat perhimpun segala manusia dah. Dan lagi dapat mengerjakan 2 rakaat atau serakaat sekalipun, maka hendaklah berbuka puasa serta sembahyang hari raya. Kalau ayat tu sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia ayat tu kita buka dah ni sepatutnya nampak ni boleh malam dah. Kalau tak nampak dia ayat nampak. Jadi kita kena berhenti puasa itu dan kita kena sembahyanglah raya dah. Serakaat 2 rakaat dah. Walaupun dia serakaat sebelum zuhur ataupun dia 2 rakaat kira dia lah, kira sembahyanglah raya dah. Dan jikalau baik saksi mereka itu dahulu daripada gelincir matahari pada ketika tiada dapat mengerjakan seperti yang telah tersebut itu, atau naik saksi mereka itu kemudian daripada gelincir matahari. Jadi dia nak sembahyang serakaat apa tak ada dah. Sokor 2 rakaat serakaat apa tak ada. Dia ayat terlewat sangat dekat zuhur dulu. Atau pelepas naik zuhur dah baru ayat kita ni patutnya buka puasa dah dah. Kita ni raya dah ni lah, baru tahu. Dan disahkan oleh qadi dahulu daripada masuk matahari ataupun qadi. Kali jenis orang kata ni qadi kena ngesah qadi dulu dah. Putus qadi tu sebelum dahulu daripada masuk matahari, maka hendaklah berbuka puasa jua kerana diterima saksi mereka itu. Tetapi sembahyang hari raya itu diqadalah kerana luput waktunya. Jadi tak ada nak sembahyang raya, sembahyang raya esok lah. Maka qadalah sembahyang mereka itu tak kala dikendakinya. Dan jikalau naik saksi mereka itu kemudian daripada masuk matahari. Nah, mereka saksi itu sebelum maghrib lah dah. Sebelum maghrib. Atau dahulunya dahulu sebelum maghrib lah. Dan disahkan oleh qadi, diputuskan qadi kemudian daripada masuk matahari. Maka tiadalah diterima saksi mereka itu kerana tidak faedah pada pekerjaan sembahyang hari raya. Dan hendaklah sembahyang hari raya pada esok hari dengan adat, dengan tunai. Kalau dirayak tu lepas gorek tu, baru rayak kita ni semalam nampak nak boleh dah. Jadi kalau putus qadi pula boleh percaya ke tak dah. Tapi kalau lepas tu sekarang jadi dia tidak faedah lah sunnah. Jadi nak bukan qada lah, kira esok tu barulah main raya dah. Bab salatul kusufain. Ini pada bab menyatakan sembahyang gerhana. Kedua-dua gerhana tu iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari dah. Bermula pada lughah yang masyhur lagi terafsah. Dinamai pada gerhana matahari itu kusuf. Kusuf tu gerhana matahari ikut bahasa, ikut lughah. Dan gerhana bulan itu khusuf. Khusuf. Kerana makna kusuf itu yang tagayyur, dan makna khusuf itu hilang. Khusuf hilang, khusuf tu tagayyur ni berubah nak. Kata ulama hay'ah yakni falakiyah.
tiada ketahui daripada hakikat gerhana matahari kerana cahayanya daripada dirinya jua tiada ia berubah, tetapi gerhana bulan itu kerana tiada ada cahayanya pada dirinya, hanya ia mengambil daripada benderang dan terang cahaya matahari jua. Di sini ni belajar astronomi lah, bukan astrologi ni. Astrologi tu orang belajar style nak meramal dah. Meramal tengok Scorpio naga apa tu. Tahun apa tu meramal yang haram lah. Khurafat syirik dah. Ni cerita ni dia bukan berdasarkan astrologi, panggil astronomi. Astronomi ni ilmu kaji betul-betul lah. Fenomena luar angkasa termasuklah matahari, bulan gitu. Jadi dia katanya matahari tu tidaklah disekat apa cahaya dia tak, sebenarnya dia disekat oleh bumi dah kan ya. Jadi di gerhana gerhana matahari boleh sekat cahaya matahari dah, sekat tengah jalan. Jadi dia nampak tengah gelap gitulah, tu dia panggil gerhana matahari. Gerhana bulan pula cahaya matahari, bumi tutup cahaya matahari pantulan cahaya bulan dah. Sebabnya bulan ni adalah pantulan, dia bukan cahaya dia sendiri tapi daripada pantulan dah. Pantulan daripada cahaya matahari kena bulan, pantul ke bumi, jadilah bulan, anak bulan ke apa dah. Tiba sekat dah, sekat ke bumi. Jadi cahaya tu sekat lah, bulan tak boleh pantul sebabnya disekat oleh bumi, jadi nampak gelap bulan dah. Gitu panggil gerhana bulan. Apabila terlindunglah bulan dengan sebab melintang bumi sekat cahaya matahari antaranya dan di antara matahari, maka jadilah ia tiada bercahaya, gitulah sebab tak bercahaya tu masa gerhana bulan. Syahadan bahawa dalil yang mensabitkan sembahyang gerhana dahulu daripada ijma'. Sebelum ijma' tu ia keadaan ijma' ni biar ada dalil aku hadis dulu dah. Bukan ijma' selalu dah. Jadi sebelum daripada ijma' tu firman Allah Taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillah. Jadi janganlah kamu sujud akan matahari. Itu kaitan gerhana matahari dan bulan. Tak kala gerhana keduanya. Dan hendaklah kamu sujud akan Allah Taala saja dah. Jadi sujud ni pada Allah Taala saja, bukan benda lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa li hayatihi fa iza ra'aitum dzalika fasallu hatta yankashifu ma bikum. Rawi Muslim. Dah. Yakni bahawasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda-tanda Allah, kebesaran Allah lah. Tiada gerhana keduanya kerana mati seorang. Ini cara Nabi nak ajar, tidak ada kaitan benda-benda ghaib ni secara dengan benda-benda berlaku di bumi ni tanpa hujah ilmiah lah, tanpa bukti saintifik ni. Jadi kalau gerhana bulan apa kaitan dengan mati ni lah. Lagi kan tolak benda-benda khurafat ni, tolak dah. Benda-benda yang kata tangkar, kayu kokar dah, geleng, gagapo dah. Jadi benda tu ya jadi khurafat lah, benda dah jadi syirik, jadi tangkar ni. Jadi kita ni tak boleh percaya benda-benda tak ada kaitan zahir tu. Kita boleh buktikan secara logik ke, secara pengalaman ke, secara tajribah ke, bagaimana kaitan antara tajribah yang ghaib tak boleh juga dan benda ghaib tak boleh ni. Tajribah yang benda zahir ni pun tak boleh buktikan secara zahir ni. Maka itu tak boleh jadi khurafat. Jadi begitulah gerhana matahari, gerhana bulan tidak ada kaitan dengan mati seorang. Masa tu anak Nabi ni Qasim ni. Jadi Nabi ni gelar dia Abu Qasim. Jadi Qasim tu meninggal dunia lah. Ke Ibrahim tak ingat lah. Ibrahim bukan Qasim dah. Hak meninggal ketika gerhana ni. Atau tak ada kaitan dengan mati seorang atau hidupnya dah. Gerhana tak ada kaitan seorang mati seorang ataupun hidupnya. Maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang hingga lepas gerhana dah. Jadi kita kena sembahyang apabila tengok gerhana. Pasal gerhana dulu memang gerung lah. Seolah-olah satu benda pelik lah dah. Kalau kiamat sana ni bersatu teguh dah. Ni tak lagi lah. Adapun sembahyang gerhana keduanya itu sunat muakkadah. Dua gerhana bulan, gerhana matahari sunat muakkadah. Bagi tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya mengerjakan sembahyang hari raya. Dari sembahyang raya sunat, maka dia pun sunatlah dia nak kerjakan sembahyang gerhana dia. Dan dapat olehnya mengerjakan dia dan makruh meninggalkan dia. Siapa makruh kita tinggalkan dia. Dan sunat mandi dan lagi sunat mengerjakan dia dalam masjid jikalau pecik masjid dah. Walau kecil masjid sekalipun. Jadi kena buat majlis masjid mengikut mazhab kita ni. Dan sunat menyembahyangkan dia dengan berjemaah dan ganti qamatnya membaca as-salatu jami'ah. Jadi sembahyang itu kita panggil as-salatu jami'ah ni.
Maka sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti sembahyang sunat zuhur, wajib dalam niatnya itu ta'yinnya. Demikiannya niatnya pada gerhana matahari seperti berikutnya. Ta'yin tentukanlah. Wassalli sunnatul khusuf raka'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya aku sembahyangkan sunat kusuf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala dan pada gerhana bulan. Demikian niatnya usolli sunnatul khusuf raka'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi bezanya kusuf dan khusuf dah. Gerhana bulan khusuf dah, kha. Gerhana matahari kusuf kaf dah. Artinya aku sembahyangkan khusuf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala dan sunat apabila menghendaki mengerjakan sembahyang gerhana yang sekurang-kurangnya sempurna, maka hendaklah ia kemudian daripada membaca wajah tu wajah yang lazi dan a'udzubillah minasyaitonirrajim dan Fatihah, maka ia rokok dan iktidal serta membaca Fatihah semula pula, kemudian maka rokok pula dan iktidal pula dah. Jadi 2 kali rokok, 2 kali iktidal. Dan hendaklah membaca pada tiap-tiap iktidal itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian maka sujud 2 kali dengan tumakninah pada segala tempatnya. Inilah perintah yang serakaat. Demikian lagi mengerjakan pada rakaat yang kedua, maka jadilah pada tiap-tiap rakaat itu 2 qiyam dan 2 rakaat dan 2 iktidal. Maka tiada harus mengerjakan dalam serakaat 3 rakaat. Tak boleh. Ia sekat 2 rakaat maksimum tu. Atau suatu kerana lepas gerhananya dan lagi terlebih sempurna, kemudian daripada membaca wajah tu dan auzu dan Fatihah dalam qiyam pada rakaat pertama itu membaca surah Al-Baqarah. Boleh baca surah Al-Baqarah letihlah. Dan jika tiada ia hafaz akan dia, maka yang lainnya kira-kira sekadarnya sajalah dah. Dan pada qiyam kedua kemudian daripada auzu dan Fatihah itu membaca surah Al-Imran atau kira-kira 200 ayat padanya. Dan pada qiyam yang ketiga kemudian daripada auzu dan Fatihah itu membaca surah An-Nisa atau kira-kira 150 ayat. Dan pada qiyam yang keempat kemudian daripada auzu dan Fatihah itu membaca surah Al-Maidah atau kira-kira 100 ayat dan membaca dengan nyaring Fatihah dan ayat pada gerhana bulan jua. Jadi gerhana bulan saja boleh baca juga kuat, dan tiada pada gerhana matahari tak baca kuatlah, tak baca nyaring. Dan lagi sunat membaca subhanallah pada rakaat yang pertama dan sujudnya kira-kira 100 ayat. Banyak subhanallah saja sebut sampai 100 ni. Daripada surah Al-Baqarah dan sunat membaca subhanallah pada rakaat yang kedua dan sujudnya kira-kira 80 ayat daripada surah Al-Baqarah dan membaca subhanallah pada rakaat yang ketiga dan sujudnya kira-kira 70 ayat daripada surah Baqarah. Dan membaca subhanallah pada rakaat yang keempat dan sujudnya kira-kira 50 ayat. Daripada surah Baqarah dan sunat kemudian daripada sembahyang gerhana itu membaca 2 khutbah seperti pada khutbah Jumaat pada segala rukunnya dan sunatnya, tetapi tiada dengan segala syaratnya. Jika ada syaratnya, maka iaitu sunat jua seperti pada khutbah raya dan sunat dibaca khatib dalam 2 khutbah itu daripada perkataan yang menjagakan dan memberi ingat akan membawa tubuh daripada segala dosa dan mengingatkan daripada ghurur dan lalai dengan pekerjaan dunianya dan berbuat amal kebajikan, iaitu memerdekakan hamba sahaya dan memberi sedekah dan berbanyak-banyak minta doa dan mengucap astagfirullah. Jadi jadi ceritanya sunat pada kedua khutbah ni dia suruh dibaca khatib dalam 2 khutbah itu daripada perkataan yang menjagakan dan memberi ingat. Gitulah. Beri peringat kepada manusia dah. Masalah barang siapa berdapat akan imam dalam rakaat yang pertama. Rakaat pertama dia bersama imam. Daripada rakaat yang awal atau daripada rakaat yang kedua, maka rakaat itu boleh rakaat tersebut Atau jika didapatnya akan imam itu dalam rakaat yang kedua atau dalam qiyam yang kedua daripada rakaat yang pertama atau daripada rakaat yang kedua, maka tiadalah diperolehnya rakaat itu seperti pada segala sembahyang lain. Serupalah dengan sembahyang lain, sembahyang raya, sembahyang Jumaat apa. Kalau dia tak ada rakaat, dia tidak agak itu oleh rakaat tersebut dah. Tapi kalau dia rakaat bersama imam, dia lah rakaat tersebut. Gitu ya dah.
Syahadan luputlah tempat semayang gerhana khusus dan khusus itu sebab lepas gerhana sudah gerhana daripada kedua-duanya, tapi khutbahnya tiada luput. Dan demikian lagi luput semayang gerhananya matahari sebab masuk ia serta gerhana dia. Jadi gerhana sungguhlah. Dan demikian lagi luput semayang gerhana bulan sebab terbit matahari tiada dengan fajar, tetapi tiada luput semayang gerhana bulan sebab ia masuk serta gerhananya jikalau kemudian daripada fajar sekalipun. Lepas subuh sekalipun, kalau nampak sehingga macam boleh sekat ke bumi, tetaplah boleh semaya. Kira boleh gilah dianggap semaya khusus semaya gerhana bulan. Terperam sikit dah. Sebermula jikalau berhimpun semayang gerhana matahari dan semayang Jumaat atau fardu yang lainnya, maka wajiblah mendahulukan Jumaat atau fardu yang lain. Jangan susah fardu lain dah. Jika takut akan luput waktunya, tapi sebab takut luput waktulah, maka hendaklah pada Jumaat itu membaca khutbah akan Jumaat kemudian. Maka ia sembahyang Jumaat setelah itu. Maka ia sembahyang gerhana matahari dan baca khutbahnya, dan jika tiada takut akan luput sembahyang Jumaat atau fardu yang lain, janganlah dibaca khutbah. Maka hendaklah ia mendahulukan sembahyang gerhana matahari dengan membaca kemudian daripada Fatihah surah Al-Ikhlas pada tiap-tiap qiyam, pada kita berdiri dah. Maka setelah sudah sembahyang gerhana matahari, maka hendaklah ia membaca khutbah akan Jumaat jua, tetapi tiada sah khutbah akan Jumaat jika dikosakkannya sekutu dengan khutbah gerhana matahari lah. Dia gabung dah. Niat ni bukan khutbah raya dah, khutbah hari Jumaat, khutbah gerhana campur dia. Kemudian maka ia sembahyang Jumaat, dan jikalau berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana matahari, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya. Kerana ia terafdal daripada tiap-tiap daripadanya, tetapi harus menyekutukan khutbah keduanya. Dan jikalau berhimpun gerhana bulan dengan witir, maka hendaklah didahulukan gerhana bulan. Jikalau ia terafdal, jikalau pecik waktu witir sekalipun, kerana ia dapat qada. Dan jikalau berhimpun sembahyang hari raya dengan jenazah atau gerhana matahari dengan jenazah, maka hendaklah didahulukan jenazah, sembahyang jenazah dulu sudah. Kerana takut akan berubah mayat kemudian daripada pergi suatu taifah, takut bau busuk lah. Kerana melengkapkan mayat dan tinggal suatu taifah kerana sembahyangnya tersebut itu. Dan jikalau berhimpun jenazah dengan sembahyang fardu dan Jumaat, maka hendaklah didahulukan jenazah. Jika ada hadir walinya, maka hendaklah suatu taifah, satu kumpulan itu menanti akan wali mayat. Dan suatu taifah masyghul, sibuk akan sembahyang yang lainnya. Dan jikalau berhimpun jenazah dengan sembahyang fardu dan zon ia akan yang taghyir berubahnya mayat tu, maka hendaklah didahulukan jenazah jikalau takut akan luput sembahyang fardu sekalipun. Jadi sembahyang takut berubah mayat tu boleh sembahyang jenazah lalu dah, walaupun asal dia boleh kena tangguh dulu dah sembahyang wajib dulu. Tapi kalau rasa tak ada jadi sembahyanglah jenazah lalu sebelum sembahyang fardu yang lain pun dah. Syahadan sunat pada segala lelaki tak kala gempa bumi atau sangat kuruh, sangat kuat guruhnya, atau halilintar atau sangat keras anginnya, tak kala ia dengan sangat merendahkan dirinya meminta doa dan sembahyang. Jadi orang dia kena merendah diri dulu dah, barulah sembahyang dah. 2 rakaat dalam rumah mereka itu, tetapi tiada sunat berjemaah. Jadi sembahyang hajat ni dah, jadi tidaklah sunat berjemaah. Dan sunat pergi ke padang tak kala gempa bumi dan meminta doa, dan sunat sangat merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi kitalah dekat nak habis dah, kita kena minta itulah elok daripada nipu gapo kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.